Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanikal. Kami sekarang berada di Batu Feringgi, Penang dalam satu sesi pandu uji Media Drive. Jadi setiap kereta baru yang dihasilkan di Malaysia ni kebanyakannya memang akan buat Media Drive. Media Drive ni dijemput semua media lah untuk drive, untuk rasa seni, untuk komen, buat video, buat YouTube, buat macam-macam benda, artikel apa semua. Itu yang anda baca dalam web-web otomotif, dalam channel-channel otomotif. Itu banyak kawan-kawan kita daripada tu ada NAS, ada Uncle YSCOM, lepas tu ada otai-otai semualah. Dekat situ kami biasa-biasa sajalah. Okey. Jadi ini adalah Proton S70, kereta yang dilancarkan pada November 2023. Ramai orang tak dapat lagi kereta ni. Katanya booking dah 6-7 ribu tapi deliver baru 800, 900 ke berapa macam tu. Kenapa? Yang tu kami akan jawab sekejap lagi. Sebab semalam dalam sesi Q&A bersama dengan orang-orang Proton, dia orang banyak yang tanya soalan-soalan yang memang kami akan jawab pada hari ini, sebab soalan-soalan itu jugalah yang pembaca-pembaca tanya dalam video-video kami sebelum ni. Sebelum ni kami dah buat video S70 ni masa dia launch, yang itu kami ceritalah dengan nombor, dengan spek, ukuran bonet, enjin apa semua kita cerita yang tu. Jadi hari ni kita tak nak cerita detail-detail macam tu, kita nak cerita tentang overall, tentang handling, tentang driving, tentang response gear dia. Iaitu anda kena tengok sampai habis sebab terlalu banyak benda yang saya nak kongsikan pada hari ini. Tapi seperti biasa, pada ada luar sana yang mungkin baru saja menemui channel Mekanikal, menemukan butang subscribe, dan ada juga butang lonceng. Satu masa dulu Proton memang banyak kereta sedan dan banyak tu sampai dia bertindan antara satu sama lain. Ada Gentoo, ada Persona, ada Inspira, ada Previa. Semuanya saiz lebih kurang sama, enjin lebih kurang sama pada masa itu. Tapi sampai satu masa pula dia tak ada sedan yang besar, sedan segmen C ni. Yang tinggal sekarang A dengan B, iaitu Saga dengan Lipas. Itu pun kereta yang dah memang obsolete. Teknologi dia zaman dinosaur. Memang Piramli kalau dia tengok balik kereta tu, amboi ini zaman aku boleh lah pakai kereta ni. Tak. Kereta tu dah terlalu kuno dari segi teknologi walaupun dijual lagi pada hari ini. Jadi Proton memang sangat-sangat bagi saya terdesak lah untuk dapatkan sebuah sedan yang baru. Tetapi anda kena ingat, sejak 2017 semenjak Geely mengambil alih Proton, memang Proton tidak lagi ada tenaga, ada duit untuk buat kereta sendiri. Jadi, berapa kos nak buat kalau kereta tu daripada ground out? Lebih kurang 1 bilion ringgit, yang mana kalau Proton ada duit pun, dia tidak akan buat. Jadi, bila dia ada partner macam Geely, dia akan gunakan platform ataupun kereta-kereta yang ada pada Geely tadi. Jadi, pada 2018, lahirlah kereta-kereta Geely Proton iaitu X70, X50 dan juga X90, yang mana ketiga-tiganya adalah SUV. Jadi Proton memerlukan sebuah sedan. Yang terdekat ada ialah Geely M Grand, dan inilah dia Geely M Grand Proton S70. Dari segi saiz, Proton dia claim, dia kata ini adalah sedan segmen C. Tapi dari segi ukuran, kereta ni jauh lebih kecil daripada Honda Civic dan juga Toyota Altis dan juga Mazda 3. Dia antara Vios dengan Altis, dia duduk tengah-tengah. Antara City dan juga Civic, dia duduk tengah-tengah. Jadi kita boleh andaikan dia sebagai B+. Tak B sangatlah. Sebab kita kena ingat macam ni. Kalau untuk kereta-kereta Jepun, dia tertakluk. Saiz dia tu sangat seragam. Kalau A lah, B, B, C, C, D, D. Tapi kalau dekat China, dia orang tak ikut sangat pun. China ni tak ada apa pun yang diikut standard industri. Jadi kalau nak ikut dari segi saiz, sebenarnya walaupun Proton claim ia segmen C, saya tak rasa dia akan menggugat langsung jualan Civic, Altis ataupun Mazda 3. Dia lebih kepada Vios dan juga City punya kompetitor. Tetapi kalau kita tengok dari segi spek, on paper apa semua, tengoklah dari segi apa pun, memang spek dia memang yang dia lebih daripada orang lain. Dia dengan enjin turbo, dengan saiz, dengan handling apa semua kan. Jadi itulah yang kita nak ceritakan pada hari ini. Biasanya bila keluar kereta baru ni, mesti orang tertanya-tanya macam mana performance dia, macam mana handling dia kan. Biasalah memang kita akan review. Tapi sebelum tu, saya nak berkongsi tentang benda ini. 70 My Omni. Ini dashcam, canggih dashcam ni. Jadi sebenarnya kalau pada hari ni kita tak ada dashcam dalam kereta, memang payah dan susah dan berisiko. Kalau berlaku apa-apa benda, kita tak ada bukti. Jadi macam biasa, bila kat Mekanikal ni, bila kami perkenalkan produk-produk baru, biasanya dia ada promosi. Jadi pada hari ini memang kita nak bagi
promosi. Tahu tak berapa harga asal Omni ni? Berapa harga asal 70 My Omni RM629? Tapi pada jangka waktu masa yang terhad, kami ingin membagi promosi. Diskaun RM30 dan percuma hantar ke seluruh Malaysia. Termasuk Sabah Sarawak semua. Kami bagi delivery fee zero, kosong, nehi, tak payah bayar, free shipping. Macam mana cara dia? Jangan lupa masukkan kod promosi Mekanika30, Mekanika30. Tapi kena cepatlah sebab promotion ni tak lama ni, limited ni. Cepat. Nak masuk kat mana? Jangan lupa masuk website tu, auto2u.my. Ada link dekat bawah. Mungkin ramai yang nak tahu macam mana how it drive lah kereta ni, sebab spek semua orang dah cerita, banyak channel-channel lain. Support juga channel kawan-kawan kita, YouTuber yang lain tu, tolong bantu tengok, subscribe diorang jugalah. Diorang ada cerita tentang kereta-kereta ni. Jadi handling secara overall, kalau kita tengok kereta-kereta daripada China, dia langsung tidak fokus pada sporty handling. Maksudnya dia buat kereta tu, keutamaan dia ialah comfort. Because kalau dekat China ni, jalan-jalan dia memang rata. Lepas tu dia tidaklah terlalu banyak highway yang kosong, yang boleh pecut laju, undang-undang dia pun ketat. Sangat berbeza dengan Malaysia. Malaysia ni apa-apa kereta pun bila dia localize kan, biasanya dia orang tetap akan ubah dia punya handling. Tak kira lah Honda, Toyota apa semua. Jadi suspension kebanyakannya dia revise balik untuk sesuaikan dengan cara orang Malaysia memandu. Sebab apa? Highway. Orang kalau kata highway, sama Thailand pun ada highway, Indonesia pun ada highway. Tak. Highway dekat Malaysia ni, kita memang buat highway dengan long bending. Kalau siapa pernah memandu dekat Europe, dekat Turkey, dekat mana kan, dia orang highway 3 lane, 3 lane, 4 lane, 4 lane. Tapi dia punya bending dia tu, dia tidak macam kita bending panjang yang membolehkan orang maintain 102, 103 macam tu. Kalau dekat luar negara, bila turun bukit tu, dia terus corner kat highway, kita tak boleh laju pun because structure highway tu macam tu. Jadi Malaysia ni memang unik, dan memang dengan infra yang bagus kat Malaysia ni, manufacturer terpaksa ubah benda-benda ni. Jadi being a Proton, diorang ni sebelum ni, kalau anda tahulah zaman Proton Mitsubishi, Proton dengan whatever lah, dengan rakan-rakan niaga yang lain, dia memang utamakan pengendalian. Tetapi inilah yang menyebabkan kereta dia tak laku. Macam tu Ya, sebab dia terlalu fokus. Pengendalian ni bagus, tapi untuk orang kebanyakan, orang yang memang, bayangkan cikgu-cikgu, kerani pejabat tanah yang beli kereta-kereta macam segmen-segmen ni lah, Vios, City, Almera, dia tak tanya pun berapa sharp steering ni, berapa ratio steering ni, gearbox dia berapa cepat tukar gear. Tak. Dia tanya, minyak jimat tak? Selesa tak? Bonnet berapa liter? Boleh bawa durian tak? Jadi ini yang majoriti pembeli yang ada dekat Malaysia untuk pasaran segmen ini. Saya tidak kata yang handling tu tidak penting, tapi handling tu penting kalau Proton jual kereta macam Suzuki Swiss Sport, Mazda Miata, Toyota GR86, itu penting lah. Itu pendapat saya. Kembali ke handling kereta S70 ni. Walaupun Proton, semalam kita tanya juga dalam sesi soal jawab tu, dia orang mengaku dia buat juga. In fact, chassis kereta ni telah ditune balik untuk menerima enjin 1.5 turbo. Saya mencelah kejap. Untuk pasaran Filipin dan juga China, selain daripada Malaysia lah, Geely M Grand asal kereta ni memang tak ada yang pakai turbo. Cuma S70 saja yang special, dia pakai enjin 1.5 turbo MPI. Dia bukan TGDI lah, maknanya dia single port injection. Dia bukan yang 4 injector tu. Power dia lebih kurang dalam 150. Power tu saya tidak ada masalah. Cumanya bila dia tune dekat handling tu, walaupun Proton dia claim dia dah buat balik handling bagi sedap apa semua, tetapi on that floaty tu, dia masih kekal. Adakah ia teruk? Tidak. Bagi saya tidak. Kalau saya nak membeli kereta, saya beranggapan saya tidak tengok orang yang komen tentang berapa sharp, berapa respon steering apa semua. Saya bawa, saya rasa, kalau bagi bini pakai, pergi kerja, balik kerja, hantar anak pergi sekolah, balik kampung, hujung minggu duduk atas highway berayun-rayun. Je sebenarnya. Kereta, memang itu yang kita nak sebagai kereta penumpang. Itu dari segi handling. Kedua, engine. Enjin dia ni memang power. Saya boleh kata top speed atas 200. 1.5 turbo 3 silinder. Memang, yelah, kita dah tengok enjin ni pada X70 yang body yang lagi berat, X50 yang lagi kecil kan. Masuk pula dekat sedan rendah macam ni, kita dah boleh expect power dia boleh pergi macam mana. Jadi enjin dia memang sedap. Cuma, ini anda kena ingat, kalau anda dah biasa bawa kereta yang bukan
performance. Maksudnya bukan kereta-kereta yang ada force induction macam ni. Anda kena ada sedikit masa untuk menyesuaikan diri untuk tahu bila power dia masuk. Sebab semalam pun ada beberapa media yang dia kata kenapa tiba-tiba macam dia sudden power datang apa semua. Because saya assume dia orang tak biasa bawa kereta-kereta macam ni. Mungkin sebelum ni bawa kereta-kereta NA. NA ni dia tak sama dengan karakter enjin-enjin force induction, supercharge, turbo. Dia akan ada G-force yang akan masuk secara tiba-tiba. Sebab tu kadang-kadang bila kita tekan, kereta tu tak pergi. Bila kita tekan lebih sikit, dia pergi. Sebabnya turbo lag. Jadi turbo lag memang tidak boleh dielakkan pada kereta-kereta turbo enjin kecil. Enjin kecil. Apa lagi 3 silinder. Jadi walaupun atas paper Proton kata dia punya torque 1750 RPM. Atas paper 1750, waktu enjin tu nak 1750 tu, turbine tu sebenarnya dia masih spooling untuk kumpulkan boost baru dia nak inject balik power tu. Jadi itu yang akan jadi macam orang tak reti bawa kereta kalau kita tak biasa bawa kereta ni. Sebab apa? Kita akan tekan minyak, lepas minyak. Tekan minyak, lepas minyak. Macam yang saya komplain pasal Pro 2 Ativa kami. Tetapi jika anda dah biasa, anda dah bawa hari-hari, bawa dah tahu dah power dia sampai dekat mana, berapa dalam kita perlu tekan accelerator tu baru power dia sampai, dan kita tahu bila nak release, bila power dia dah delivery, kita akan dapat benda tu. Tetapi untuk power secara keseluruhan, honestly saya tak ada masalah langsung. Saya tak ada nak komplain langsung tentang enjin 1.5 turbo ni. Cuma seperti biasalah, kita tak berapa familiar dengan enjin-enjin daripada China. Dari segi reliability tu pun saya tidak tahulah macam mana. Tapi kalau tengok pada enjin-enjin yang dipasang pada X50, X70 sebelum ni, dia ada minor issue macam tu lah. Cuma bukan major lah, tiba-tiba enjin blow, crank jam apa semua. Kita tak ada lagi dengar cerita-cerita macam tu. Itu tentang enjin. Nampak ni, knob gear. Drive by wire, tak ada benda bawah ni sebab dia kontrol pakai ECU lah. Tak ada knob bawah ni. Okey. Dual clutch transmission, 7 speed. Wah, bila kita dengar dual clutch, wah canggihnya apa semua. Tapi untuk kereta yang harga macam ni lah, 73 sampai 94,000, kita tidak boleh harap dia dapat dual clutch macam Volkswagen, macam Mercedes, macam BMW, whatever lah kereta-kereta canggih. Tak. Dia nama je dual clutch tapi dia shifting tu lambat lambat dia shifting. Jadi kalau bagi saya lah, kalau compare dengan torque converter standard pada Lexus ke apa semua, yang itu lagi laju dia punya gear shifting. Sebenarnya dia memang dual clutch, tapi dia punya feel penukaran tu macam pakai torque converter. Saya tak rasa dia cepat langsung lah walaupun dia ada dual clutch. According to engineer. Sebab apa dia tidak boleh jadi macam port and bank, pram gitu. Tak boleh. Sebab dia akan dia ada delay. Because ini adalah kereta yang consider murah lah, 70 sampai 90 lebih. Jadi apa yang dia perlu buat dekat DCT tadi, dia kena jaga, dia kena delaykan sikit gear shifting tu supaya gearbox tu tahan lama. Dia lebih kepada ketahanan lah. Itu yang saya tanya dekat dia punya engineer. Kalau dia nak buat dual clutch macam Volkswagen apa semua, boleh, cuma dia akan ada risiko kat situ lah. Sebab dia akan bagi warranty 5 tahun apa semua kan. Dekat situ lah beza dia. Jadi kalau dulu ada orang yang beli 6 speed TGDI Geely yang CBU tu kan rasa menyesal sebab tak dapat DCT. Tak payah menyesal bang, sama je lebih kurang dia tukar gear. Memang kita akan rasa dia punya beza sikit tu, tapi bagi saya it's not that banyak sangat lah. Begitu besar dia punya perubahan tu, tak ada sangat lah. Tapi good to have. Satu lagi benda menarik yang saya suka tentang generasi Proton Geely ni ialah mungkin dia sedar orang Malaysia ni bawa memang seperti syaitan ni rojim agaknya. Jadi dia upgrade dia punya brake. Brake kereta-kereta Proton sebenarnya antara brake yang sedap pada kereta paras harga tu. X70 tu memang saya suka betul dia punya brake. Brake, dia punya biting point, dia punya cara dia brake tu memang seolah-olah dia ada 4 port dengan braided hose macam tu. Jadi kereta ni pun waktu semalam ada juga media yang tanya. Dia tanya kenapa tiba-tiba saya brake tu dia rasa macam terlalu kuat sangat apa semua. Jadi engineer Proton dia jawab semalam, ya betul, dia upgrade brake tu supaya sesuai dengan karakteristik kereta, enjin dan juga driver yang memang hilang pedoman lah. Maksudnya dia safety tu dia lebihkan lah. Jadi bila kita brake kereta ni, kalau sama dia macam enjin tadi,
Kalau kita bawa kereta-kereta Myvi Pro 2 yang mana brake dia memang menunjukkan jalan kita menuju ke Rahmatullah misalnya. Jadi memang brake sedap. Saya boleh kata. Cuma memang dia akan ada masa. Kita akan ambil masa untuk sesuaikan. Kita tak tahu dekat mana biting point. Dekat mana pad tu dia nak gigit rotor tu. Kita tak tahu, tak dapat nak agak. Because dekat kereta lemau kita, dekat Alza kita terpaksa berdiri untuk pijak brake. Baru dia makan. Tapi kereta ni, kita tap sikit, dia dah dapat biting point ni, sikit lagi. Zas, dia terus berhenti. Jadi forcing brake tu, naturally bagi saya sedap. Sebab saya boleh bawa slow macam orang cari rumah sewa. Atau saya boleh bawa secara tiba-tiba laju. Jadi saya perlukan brake-brake macam ni. Cuma, again, memang anda kena biasakan diri. Biasakan diri. Kalau dah biasa bawa kereta-kereta yang tak berapa laju, brake tak berapa makan, bila bawa kereta ni, memang dia akan jadi motion sickness untuk mungkin first 2-3 hari lah. Lepas tu, should be okay. Brake dia, waktu kami rembat pada kelajuan cahaya, nak brake dia pun rasa confident, steering tak rasa bergegar-gegar macam tu. Thumbs up kepada Proton. Macam kami cakap tadi, respon steering. Tadi kami dah cerita tentang handling yang mana engineer Proton dia dah design, dia dah tune semula suspension ni supaya sesuai dengan karakter kereta Proton. Tetapi dia tidak dapat. Anda tidak akan dapat dah sampai sudah kereta yang respon dia bagus macam zaman Preve, zaman Gen 2, Persona apa semua tu. Dia tak dapat dah kereta-kereta karakter macam tu. Tapi sebenarnya memang macam ni lah kereta yang orang nak beli sebenarnya. Jadi dia punya steering ni, dia ada, kalau silap saya ada 3 mode pemanduan. Dia ada Eco, Comfort dengan Sport. Okay? Ada 3, kami try 3 tu kan. Jadi bagi saya serba tak kena. Because bila kita nak tune steering tu secara artificial, dia tidak akan dapat sense steering yang macam mana zaman pakai hidrolik dulu. Yelah, pakai EPS ni kan dia boleh tune ratio, berat apa semua kan. Dia tidak dapat benda tu. Tapi itu untuk orang yang sensitif, untuk orang yang memang dia sensitif memandu spiritual driving. Tapi kalau untuk orang biasa yang mana majoriti pembeli kereta ni, dia don't care. Dia tak tahu pun benda tu. Dia tak faham pun apa yang kita cerita pada hari ni. Dia tak faham. Overall kereta ni memang dicipta untuk comfort dan untuk daily use. In fact, soalan-soalan yang saya tanya semalam, adakah kereta ni akan dikeluarkan manual? Sebab bagi saya ini kereta yang paling dekat untuk dijadikan R3 kereta yang performance. Lipas tak boleh sebab kereta tu dah lah buruk. Lepas tu dah tua. Saga mungkin okey lah ada manual, tapi untuk jimat, bukan untuk spiritual driving. Untuk kereta ni, kata Proton, dia orang tidak akan buat kereta manual. Jadi kalau anda nak kereta manual, dah memang tak adalah untuk range pada harga ni. Untuk torsion beam belakang tu, katakan dia nak tukar pada multilink, dia buat tak? Saya tanya juga, dia tak buat sebab cost. Okey. Jadi itulah apa benda yang kami tanya semalam. Banyak juga perbincangan-perbincangan menarik. Dan kalau anda ada soalan-soalan lain, komen dekat bawah tu, kami akan direct tanya diorang nanti dan kami akan jawab. Jadi kereta ni kalau saya beli tak? Sebelum tu ada benda yang kami yang tak berapa suka. Okey. Bagi saya kereta design apa semua saya tak ada komplain apa semua. Cuma mungkin sebab saya dah memang menghampiri warga emas. Saya lebih kepada praktikal. Jadi bila masuk dalam ni, saya mencari button-button. Jadi semakin kurang nampaknya button. Okeylah, aircon boleh adjust kat sini apa semua. Tadi bila Baman suruh buka sunroof, okey, dia keluar daripada sini, kita cari mana switch ni, mana switch dia. Pak cari sunroof dalam ini. Sedangkan bila kalau switch tu dekat sini, anda cuma memerlukan satu step saja. Banyak apa? Buka sunroof, perap. Terus buka. Tapi banyak apa? Buka sunroof, sunroof man. Kejap, satu step. Oh bukan. Satu, dua, sunroof, tiga step. Kita kena ada 3 atau 4 step. Itu pun kalau kita tahu menu dia dekat mana. Kalau kita tercari-cari, bagi saya benda ni sangat annoying pada saya. Tapi kalau anda rasa okey, then it's okay. Jadi benda-benda yang lain dikontrol dalam ni. Android Auto dengan Apple CarPlay memang tidak ada pada kereta ni. Berkenaan Android Auto dan Apple CarPlay, kata engineer Proton semalam, untuk model-model sedia ada, dia memang tidak boleh dipasangkan. They are work on it untuk model selepas ini. Sebab masalahnya ialah masalah hardware. Dia bukan masalah software semata-mata. Kalau software, it's okay. Kita ubah, update firmware, dah boleh masuk. Tapi disebabkan
hardware tu sendiri tak boleh terima Apple CarPlay dan Android Auto, jadi memang tak boleh pakai. Untuk retrofit tu memang dia orang kata dia sedang kaji, tapi biasalah manufacturer kata, oh kita akan kaji, kita akan ambil. Kalau dia kata macam tu, itu jawapan lembut pada tak boleh. Tak ada. Itu jawapan dia sebenarnya. Kami dah biasa dah 20 tahun dalam industri. Jadi kereta ni sesuai untuk siapa? Untuk orang yang nak beli kereta. Kalau dia nak beli motor, dia kena beli motor lah. Jangan beli kereta. Jadi kereta ni sesuai untuk, bagi saya lah, untuk keluarga kecil. Anak seorang, dua orang yang nak pakai satu kereta saja. Okey, mungkin suami pergi kerja naik motor, isteri bawa kereta. Jadi kurang dia punya perbelanjaan tu. Anda cuma perlu pakai satu kereta. Kereta ni memang boleh pakai kereta family, besar, selesa dan juga bonet juga besar. Boleh balik kampung, boleh apa semua kan. Cuma kalau anda nak bandingkan dengan kereta dengan segmen B, contohnya Vios, City dan juga Almera misalnya. Ketiga-tiga brand tadi brand Jepun dan dia dah well established. Dan dekat sinilah mungkin anda rasa berbelah bagi. Because dari segi spek, kalau anda tengok features apa semua, memang kereta ni dengan 1.5 turbo, dual clutch apa semua, memang dia sedap. Tapi kesedapan itu dia datang dengan tanggungjawab. Maksudnya macam ni, memang betul kereta ni macam mana pun dia adalah teknologi daripada Geely, daripada China. Dia belum lagi menjadi jenama mainstream yang berada dalam kelompok-kelompok utama dekat Malaysia ni. Kalau kita cerita Nissan, Toyota, Honda ni, dia orang dah tahu, dah biasa. City dah berapa generation, Vios dah berapa juta jual, Almera dah berapa tahun. Jadi dia orang tahu mana kelemahan, mana nak baiki, mana apa semua kan. Jadi dia orang bersedia dari sudut after sale, dari sudut spare part apa semua. Yang ini memang Proton ada lemah sikit lah bab ni. Tetapi kalau anda sanggup ambil risiko, anda nak juga sebab features apa semua ni best jugalah, tak apalah kita ambil lah risiko ni sikit. Sebab bukanlah risiko tu besar sangat. Sebab ada je orang beli kereta 5 tahun tak ada rasa apa pun. Cumanya kalau berlaku benda-benda isu, dia mungkin takes time sikit untuk Proton rectify, untuk dapatkan spare part apa semua. Itu memang masalah tu belum selesai. Cuma kalau kita bandingkan daripada tahun 2018-19 waktu awal-awal Geely masuk dulu, sekarang dah improve. Dulu orang tunggu spare part sampai 6 bulan, 7 bulan. Sekarang dia makin pendek. Sebab dia orang dah makin pandai nak susun, macam mana cara selesai masalah, macam mana nak rectify, benda-benda semua tu. Jadi, kalau anda berminat, anda boleh consider dengan fakta-fakta yang kami bagi tadi. Akhir kata, ia adalah preference individu. Saya boleh bercerita tentang A, Z, 1 sampai 100, tapi keputusan tetap di tangan anda. Sekiranya nak beli, jangan dengar, jangan percaya 100% cakap orang lain. Percaya naluri kita, insting kita. Pergi dekat showroom, bawa kereta. Jangan sekali-kali beli kereta tanpa kita bawa kereta. Itu salah. Jadi anda bawa semua kereta-kereta yang mungkin ada dalam segmen dia, rasa sendiri. Kalau rasa macam tak boleh lah, jiwa aku memang nak Honda jugalah sebab dia resale value lah apa semua, dan go for Honda. Jangan dengar kata jiran kau, oh ni spek bagus lah, teknologi Eropah. Jangan macam tu. Ikut kata hati kita. Okey, itu saja video kita pada hari ini. Panjang pula kali ini kita membimbing. Kepada anda yang mungkin baru saja menemui channel, mungkin kalau saya sudah subscribe, like dan juga butang lonceng. Terima kasih.